Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke ASR TV. So, ada satu benda yang aku nak tahu lah sama ada aku boleh cakap menggembirakan ataupun macam satu kerisauan untuk aku. Tapi seperti mana yang kamu nampak di gambar ni, ya, satu confirmation telah dikeluarkan oleh orang-orang kuat Sabah FC di mana Stadium Likas akan dinaik taraf bagi menjelang Piala AFC September depan. Ini adalah kenyataan daripada Marzuki sini dan ini artikel yang telah dikeluarkan pada 12 hari bulan 1 2023. So macam ucap tadi, adalah satu langkah yang bagus untuk menaik taraf Stadium Likas, kerana Stadium Likas ni pun boleh aku cakap agak lama dan juga usang lah, walau macam mana pun ada pembaik pulih penaikan taraf untuk beberapa section di Stadium Likas, especially untuk changing room player. Lepas tu dari segi cat apa semua itu telah berlaku, tapi itu pun belum cukup untuk mengenakan taraf ataupun standard yang telah ditetapkan oleh AFC. So satu lagi pertukaran yang akan dilakukan, mungkin ada perubahan wajah untuk Stadium Likas berdasarkan daripada kenyataan ni, di mana ianya adalah untuk menetapkan requirement AFC sekiranya Sabah ingin menggunakan Stadium Likas sebagai padang rasmi mereka lah untuk perlawanan AFC nanti. So, adakah Stadium Likas akan dibaik pulih sewaktu permainan Liga Super, FA Cup dan juga Piala Malaysia dijalankan? Itu kita tak tahulah. Adakah ada perubahan venue stadium untuk perlawanan-perlawanan akan datang sementara Stadium Likas di-upgrade? Itu pun kita tak tahu. Tapi tujuan video ni adalah aku mau membawa kamu untuk meninjau mengenai rules and regulation yang perlu dipatuhi oleh mana-mana kelab sekiranya mereka ingin menggunakan stadium atau padang mereka untuk beraksi di mana-mana AFC punya pertandingan lah. So ini adalah artikel tersebut yang telah dikeluarkan oleh AFC sendiri, edition 2021 AFC Stadium Regulation. Mahukan kamu juga, Stadium Regulation ni adalah merupakan minimum requirement yang perlu dipenuhi sepenuhnya oleh mana-mana pasukan, sekali lagi, yang ingin beraksi, yang layak untuk beraksi di AFC dan ingin menggunakan stadium mereka untuk perlawanan tersebut. So kita akan tengok ni, dia PDF lah. So aku dan kamu akan melihat benda ni secara langsung di video ni. Aku sendiri pun macam kira aku sudah go through rules and regulation ni, so aku mau share dengan kamu supaya kita sama-sama dapat mengetahui lah apa yang patut ada di stadium-stadium yang layak untuk bertanding digunakan untuk bertanding di AFC ni. So okay guys, banyak kalau aku nak silap dia ada beberapa section sampai 6 kah 9 kah, tapi apa yang penting aku akan share dengan kamu benda-benda yang aku rasa penting untuk kita tahu dan obvious perubahannya bila kita lihat setelah stadium kita dinaik taraf nanti. Satu adalah kita go one by one lah. Section 1 adalah mengenai general provision. General provision tu ada dinyatakan di situ bahawa stadium ini mesti tidak jauh daripada airport, mesti tidak jauh daripada jalan-jalan utama. So kalau untuk tu memang Stadium Likas sudah layak lah. Seterusnya adalah area relating to the field of play. Lepas tu facilities untuk delegation dan AFC delegation, facilities untuk broadcaster pun kena ada juga, dan media, dan seterusnya facilities for medical and doping control. Ini aku mau cerita sikit. Facility for spectator. So ini apa yang menarik untuk di sini. Aku rasa ini tidak, aku nak tahu sama ada perlu atau dia naik taraf semua. Tapi so far bila aku go through untuk section 6 ni, facilities for spectators ni, macam nampak kita okay sudah. Cuma ada beberapa benda lah yang aku nak pasti sama ada kita ada di Stadium Likas sekarang. Seterusnya adalah facilities for commercial and affiliates, dan closing information ni dia nothing much lah. So kita akan start dari sinilah. Okay, dari section 2 ni. Pasal ini ada menarik sikit aku tengok. Kejap Okay, sorry. Rupanya tidak mouse aku selama ni. Di section 2, area relating to the field of play ni. So, field of play dia macam okay sudah stadium kita tu, tapi mungkin perlu ditambah lagi untuk macam apa yang telah digunakan oleh JDT yang dia pinjamkan di Stadium Bukit Jalil untuk menutup padang tu sekiranya berlaku cuaca yang tidak diinginkan. Jenis padang yang digunakan kita
Cek sikit situ lah. Natural playing surface 100% natural glass. Aku rasa natural glass pula. Aku rasa ini kita okey sudah. Selain lepas tu boleh jugalah hybrid pun boleh, seperti mana yang kita nampak di stadium yang digunakan oleh JDT. Selain daripada tu guys, goal post, crossbar dan spare goal pun perlu diambil kira. Sukatannya perlu ngam. Aku nak pasti sama ada apa yang kita pakai ni sukatan dia okey sudah. Lepas tu perlu ada spare goal. So kalau kita siapa-siapa yang pernah turun pergi stadium likas, memang kamu akan nampak ada 2 tiang gol di belakang tiang gol di padang tu. So itu aku rasa pun kita ada sudah, so cukup bagus lah. Yang menarik di sini adalah ni nah guys, clock display. Sekejap sekali ya, clock display boards and giant screen. So jom kita tengok apa maksud ini. So seperti mana kita tahu, kita punya display board kita tu memang hancur sudah. Okey, ndak beberapa bahagian saja yang masih hidup lampu dan yang lain tu sudah out. Tapi apa yang perlu ada untuk, so ini adalah benda yang kita nampak berubah nanti ya. So ini adalah antara perubahan ketara yang kita nampak, yang kita akan nampak di sini nanti, di mana display board kita akan diubah untuk menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh AFC ni, di mana boleh membuat pengiraan 4 dari 0 hingga ke 45 minit dan berhenti pada 45 minit separuh masa pertama, dan sambung 45 minit tu untuk ke 90 minit kepada di separuh masa kedua. Dan perlu juga mampu untuk membuat 15 minit lagi lah sekiranya ada masa tambahan diperlukan, dan aspect ratio adalah 16:9. So ini adalah standard untuk just say kalau macam kamu pakai laptop ataupun monitor, ini adalah standard aspect ratio dia untuk 16:9, di mana ia berukuran kalau kena silap 1080p. Kalau kamu cek kamu punya komputer tu, kamu cek dia punya adjustment resolution tu, kamu akan nampak lah apa yang dimaksudkan untuk di sini. Seterusnya kita masih lagi ada section tu, review referee area ni. Sekiranya kita menggunakan VAR untuk perlawanan ni, which is aku rasa ini pun telah diambil perhatian oleh penganjur bola sepak tempatan kita, di mana mereka telah merancang untuk memasang VAR untuk perlawanan-perlawanan yang penting sahaja, dan akan dimulakan di Stadium Nasional Bukit Jalil lah. Itu ya cerita dia. Aku tak tahu kalau Stadium JDT pun sudah start mau menggunakan VR untuk stadium mereka. Tapi yang pastinya sekiranya diperlukan, aku rasa memang diperlukan lah untuk perlawanan yang mempunyai level dan prestige macam AFC ni. Aku rasa ada logiknya untuk sahabat AFC sendiri melihat penggunaan VR ni. Tapi kena ingat, VR punya cost, okay? Untuk mendapatkan equipment tu saja berjuta-juta sudah, apa lagi untuk meng-hire staff untuk mengendalikan VR tu pun boleh tahan tu kos dia nanti. Dan seterusnya untuk section keempat adalah facilities for the broadcast partners and media. So kalau kita tengok di mana area ni, biasanya adalah di area grandstand sebelah atas sekali, sebelah tengah lah. Kalau anda macam biasa pergi tengok bola, pernah duduk di grandstand bahagian atas tu, kalau kita perasan di bahagian tengah tu dia blokkan pakai pita merah putih tu. Itu adalah untuk media, broadcaster, fotografer apa semua. Di padang pun, even di padang pun ada, tapi ini macam dia lebih menceritakan mengenai apa yang ada di stadium tu untuk menyediakan area-area bagi orang-orang media, fotografer dan broadcaster apa semua tu lah. Dan yang menarik sini akan ada internet connectivity di stadium tu. Cuma aku tak tahu, aku rasa lah ia adalah khas digunakan untuk siapa-siapa yang bertugas saja. Kalau kita mungkin tak lah. Okey, bukan untuk kita lah tu. Dan satu di sini adalah satu lagi kamera position yang di sini. Okey, kamera position ni aku rasa kita tahu ada 3 kamera yang ditempatkan di Stadium Likas tu, di mana satu again di grandstand bahagian atas, di paling kanan, paling kiri, paling kanan dan bahagian tengah-tengah. Aku tak tahu kalau position kamera tu sekarang cukup bagus untuk layak untuk mendapatkan minimum requirement untuk AFC. Tapi sekiranya tidak, mungkin ada pertukaran position kamera tu, atau mungkin ada penambahan 3 yang ada tu dikekalkan, dan mungkin ada penambahan lagi beberapa kamera, contohnya seperti di bawah ataupun di belakang tiang gol, untuk melihat dari angle yang berbeza lah.
Okey, jadi kita teruskan lagi di section 5 sekarang. Ada beberapa section lagi yang akan aku jelaskan kepada kamu dan akan kita tengok. Section 5, okey, ini yang aku cakap tadi tu. Facilities for medical and doping control. So, medical of course sekiranya ada perlu dilakukan untuk melihat kecergasan ataupun ada injury bagi pemain tersebut. So, ada ruang yang telah ditetapkan dan juga staff-staff yang bilang orang berkemampuan untuk menjalankan benda tersebut. Tapi yang menarik sini adalah doping control. So, ini pun aku dah tahu sama ada sudah ada di sistem likas ataupun tak, tapi satu bilik perlu, beberapa bilik, dua kan kalau silap, perlu disediakan khas untuk doping control yang kemungkinan besar untuk menguji pemain. Sama ada mereka mengambil barang-barang terlarang ataupun tidak, mungkin sebelum perlawanan atau mungkin dua ataupun satu hari sebelum perlawanan. So, tempat tu juga akan disediakan. Bagi aku ini adalah merupakan satu benda yang baguslah untuk menjaga kualiti dan juga keadilan perlawanan yang bakal berlaku untuk Sabah FC nanti. Dan section 7, ini pun adalah benda yang menarik perhatian aku. Dia lebih kepada merchandise stand. Okay, yang lain tu adalah promotional area, hospitality area and facilities. Tapi yang 53 tu aku suka tengok merchandise stand, di mana aku sebenarnya ada terfikir, aku nak pasti juga benda ni kalau ada sudah di Stadium Likas, pasal aku nak pernah round habis Stadium Likas sebenarnya. Kalau kita tengok stadium-stadium besar yang lain, dia orang ada satu section di mana kira merupakan butik untuk pasukan bola sepak tersebut lah, di mana di dalam tu semua ada jersey, barang-barang merchandise, apa-apalah yang berkaitan dengan kelab tersebut ada di dalam bangunan tu. So, aku nak pasti sama ada ini yang dimaksudkan merchandise stand ni ataupun tempat penjualan yang lebih proper atau lebih sistematik yang disediakan, bukan yang mungkin bukan macam apa yang kita nampak sekarang ni lah, yang orang buka kemas ya di luar apa semua tu. Ini mungkin di dalam stadium lah, di luar pagar tu lain cerita. Ini dalam stadium yang orang buka kemah apa semua, jual-jual barang tu. So, mungkin benda tu tidak akan ada, sudah akan disediakan satu tempat yang lebih proper untuk siapa-siapa yang bercadang untuk membuat penjualan di dalam stadium tu disediakan kepada mereka. Dan macam-macam tadi, mungkin juga akan ada satu merchandise area yang disediakan khas untuk Sabah FC menjual barang-barangan cendera hati mereka. So, okay guys, itu adalah secara ringkas. Okay, banyak nih kalau aku mau buat video, mau explain semua ni, aku nak tahu berapa lama video aku nanti ni. Tapi kalau macam mana pun, sekiranya kamu berminat untuk melihat lebih dalam setiap section, setiap artikel yang ada di dalam section tu, aku akan sediakan linknya di bawah. So, kamu boleh cek sendirilah apa yang perlu. Sesuatu stadium tu minimum requirement perlu mereka adakan bagi membuatkan mereka layak untuk menganjurkan perlawanan di stadium mereka sendiri. So, macam tadi ada beberapa benda yang menarik aku tengok. Satu adalah scoreboard di situ. Scoreboard yang kita ada tu memang usang sudah. So, aku sendiri pun berfikir macam memang sampai kalau bukan AFC sekalipun lah, memang untuk persaingan Liga Super saja, memang cukup layak sudah untuk kita ganti scoreboard kita tu lah. Usang nampak. Even tim-tim kecil pun macam Pulau Pinang kalau aku nak silap, dia orang punya stadium scoreboard dia orang lawa. Gambar kalau kita tengok dari video dari rakaman tu memang cantik lah dia punya warna semua. Of course, sekali lagi adalah untuk merchandise stand, dan kemungkinan besar juga padang kita akan dinaik taraf ataupun akan dikekalkan, ataupun mungkin drainage sistem padang tu saja yang akan ditambah pada padang kita tersebut. So, itulah dia guys, sedikit perkongsian aku mengenai apa minimum requirement yang perlu ada pada satu stadium tu untuk membuatkan mereka layak menganjurkan perlawanan AFC di stadium mereka. So, ini aku go terus ya, mungkin ada aku tertinggal, aku tidak cakap apa yang aku bagi sama kamu ni adalah tepat sepenuhnya. Again, kamu boleh go through benda ni menggunakan link yang aku sediakan di bawah, dan kalau aku ada tertinggal, kamu boleh letakkannya juga di ruang komentar di bawah. So, aku berharap akan ada perubahan yang cukup menarik yang boleh kita banggakanlah dengan keberadaan terbaru Stadium Likas, insya-Allah, yang akan siap pada bulan September tahun ni 2023. Aku nak sabar tengok guys. So, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.